Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, kakak-kakak, my brothers and my sister in Islam. Baik, pertama sekali alhamdulillah, kita membanyakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ni alhamdulillah, sebagaimana yang telah dirancang pada peringkat awal bersama grup iMuslim. Mungkin tuan-tuan dah kenal siapa tu iMuslim. Sebenarnya kita pun iMuslim juga. iMuslim. Saya harap tuan-tuan selesa pada di sini. Depan masih banyak yang kosong. Kalau tuan-tuan nak isi boleh, mungkin akan diisi oleh malaikat-malaikat ke? Semua dah hadir ke? Razi? Berapa ramai? Okey, tak apa tuan-tuan. Baik, apa pun alhamdulillah, sesi untuk pagi ni kita akan mulakan sebentar lagi. Sepatutnya kita mula pada jam 9. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana tuan-tuan dan puan-puan boleh meluangkan masa. Sepatutnya Sabtu Ahad ni sepatutnya kita berehat, betul tak? Sepatutnya kita rehat, tapi alhamdulillah tuan-tuan saya tengok subhanallah, dia punya azam tu, ada orang pukul 7 pun dah sampai. Betul ke? Pukul 7 pun dah sampai, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa-apa pun untuk sesi selama satu hari ini bermula daripada pagi sampai petang, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat, Allah Ta'ala akan memberikan barakat kepada kita mudah-mudahan untuk sesi hari ini. Baik tuan-tuan, saya termasuk juga grup iMuslim. Sebenarnya saya berkenal dengan iMuslim ni, sebenarnya saya tengok alhamdulillah syabab-syabab dia bagus. Sebab saya pun sebenarnya adalah syabab, masih muda. Jadi saya memberi sedikit masa untuk membentang tajuk ni. Sebenarnya tajuk ni berat tuan-tuan. Dua tajuk ni sebenarnya kalau nak bentang tak cukup 2 hari. Dia perlukan masa yang panjang sebab dia ada perbahasan. Namun begitu insya-Allah saya cuba untuk menghabiskan tajuk itu dalam tempoh 2 hari. Kalau tak habis, tuan-tuan sudi tak? Tuan-tuan nak datang lagi? Saya tengah siapkan yang tuan-tuan dapat nota dalam buku tu, itu hanya baru 60% daripada tajuk. Kita ada banyak lagi sebenarnya sebab dalam tajuk tu kita hanya penghujung kita nanti kita mula daripada tajuk bermula daripada mati itu apa sampailah kepada ziarah kubur. Next, lepas tu kita sambung masuk ke alam akhirat, ditiup sangkakala, sampailah kita melintas sirat yang kita belajar jabatan tu kan. Lepas tu kalau kita berjaya melintas, kita akan tak masuk syurga lagi. Dia kena duduk dulu di atas kontarah. Nanti kita akan bicara tentang kontarah tu. Barulah kita boleh masuk syurga. Tetapi orang yang awal dibenarkan oleh Allah untuk masuk syurga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dah masuk syurga, baru kita cerita tentang apakah itu syurga dan apakah itu neraka. Tajuk ni sebenarnya sangat menarik sebenarnya dan jarang dibicarakan sebenarnya. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan dalam tempoh 2 hari ni kita tengok setakat mana kita boleh sampai pada tajuk tu. Mudah-mudahan insya-Allah pada next, sebab saya tahu untuk sesi tajuk berkaitan dengan alam barzah ni dia banyak persoalan. Mesti banyak persoalan punya, tapi tak apa. Kalau saya tak mampu nak jawab, saya akan jawab nanti pada sesi-sesi yang akan datang mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan dah makan ke belum ni? Dah. Kenapa lemahnya ni? Suara saya seorang pun boleh kuat sebenarnya ni. Makan ringan. Alhamdulillah, saya pun makan roti dalam kereta. Tak sempat dah. Sebenarnya sempat. Tuan bagi kita masa 24 jam. Cukup tak? Cukup, alhamdulillah. Cuma cara kita mengurus saja kadang-kadang banyak kelemahannya. Baik, insya-Allah
kita akan berhenti makan pada jam 10.30 pagi. Al-Akh Rumaizi, makan apa pagi ni? Kita kena beritahu makan dulu. Ada makan apa tuan? Sandwich dulu. Sandwich saja. Tuan-tuan boleh pakai sandwich ni ke? Ke nak mi goreng ke nak nasi lemak? Sandwich Sandwich seorang satu ke? Seorang satu. Alhamdulillah, tak apa. Semangat tuan-tuan ni, dia itu yang penting sebenarnya. Baik, kita berhenti 10.30. Baik, tadi tuan-tuan ada diedarkan kertas tambahan tak? Ada, okey. Kalau tuan-tuan tengok buku ni, okey, nama saya Muhammad Yusof Arba'in ustaz ni sebenarnya ialah orang Melayu dia panggil ustaz, tapi kalau bahasa Arab ustaz ni sebenarnya profesor sebenarnya. Ustaz, doktor, tapi saya bukan profesor. Okey. So, tuan-tuan ada buku ni. Kalau tuan-tuan belik buku ni, tuan-tuan belik buku ni, pada penghujung dia ada lebih kurang dalam 112 muka surat. Ada tak? Cuba tuan-tuan belik dulu ke belakang. Nanti penghujung sesi ni, kita akan buat sesi khatam buku, insya-Allah. Ada pulut kuning. Ada pulut kuning, sesi khatam, insya-Allah. Baik, cuba tengok buku surat ujung 112 ada tak? Okey. Cuma saya mohon maaf bagi pihak Ain Muslim, buku ni baru sampai semalam jam 12 tengah hari daripada pihak pencetak. Jadi saya ambil terus buku tu dan saya sempat membelik di dalamnya, maka terdapat beberapa dari sudut teknikal lah, ya, kita manusia ada teknikalnya. Antara yang awal, kalau kita tengok tu, cuba tengok buku surat yang pertama. Tengok buku surat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, jumpa tak? Tak ada. Dia sudah maut sebenarnya. Okey, itu di antara yang memberi cabaran kepada kita hari ini. Buku surat yang awal tak ada, cuma yang ada sampai pada page, kita belik-belik dulu, sampai 58 saja ada. Maknanya 1 sehingga 57 tu saya harap tuan-tuan boleh tulis sendiri ataupun nanti, sebab nanti saya akan minta tata rujuk page berapa, page berapa, page berapa. Boleh? Saya harap tuan-tuan boleh maafkan ya. Alhamdulillah, maafkan. Okey, yang kedua. Yang kedua, dalam buku ini dia ada dalil yang utama kita ambil daripada ayat Al-Quranul Karim. Ada dalam ni. Namun hadis-hadis di dalam buku ini yang telah di-PDF-kan, dia seolah-olah tak nampak. Cuba tuan-tuan tengok pada buku surat yang awal-awal tu. Antaranya, cuba tuan-tuan buka muka surat yang 1, 2, sebelum bab yang kedua tu. Jumpa tak? Kecil sangat ke? Mohon maaf ya tuan-tuan ya, kita nak jimat sebab semua barang dah naik ya. Bertingkat-tingkat so kita kena jimat lah. Sebab tu font tu kita kecilkan. Jadi saya mohon maaf ya kepada mungkin ada sahabat-sahabat ya yang menyebabkan sukar untuk melihat. Saya mohon ampun dan maaf ya. So jadi mana-mana yang hadis dan nas ataupun kita panggil asar yang tak nampak tu, tuan-tuan jangan risau. Saya ada edarkan, ada sahabat-sahabat kita edarkan. Tuan-tuan dapat tak yang nota yang ada sampai berapa belas page? 12 tu, dapat tak? Ada tak yang ditulis D1, D2, D3, D4 tu ada? Okey, D itu dia bukan durian Nanti jumpa D24, durian D24 pula. D itu adalah dalil. Maknanya dia bukan ayat Al-Quran, tetapi dia adalah hadis ataupun dia adalah kata-kata sahabat asar ataupun adalah kata-kata tabi'in ataupun kita panggil selain daripada hadis. So dalam tu saya ada nyatakan. So kalau saya kata D1, bermakna tuan-tuan kena rujuk terus dalam yang nota yang sampingan tu. Boleh? Boleh Kenapa tak? Kaedah dia. Okey, D tak nampak, tak dapat. Akhi, ada? Okey, akan sampai. Saya petu state malam tadi
tamat pada pukul jam 12 malam. Alhamdulillah, sempat saya 12 tengah hari dapat, kita dapat kesilapan, terus kita baiki. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nak tolong, sempat juga habis ya. Alhamdulillah. Okey, boleh edarkan, angkat tangan tuan-tuan siapa tak dapat. Ni yang tengah ramai tak dapat ni, edarkan dulu D1 tu. Yang lain semua dapat ke? Tak boleh balik lagi. Okey, yang dalam, yang sampingan tu, dia ada lebih kurang 99, D99. Jumpa tak? Jumpa tak? Tak apa, perlahan-lahan. Bagus tuan-tuan ni. Alhamdulillah, syukur. Betul jumpa tuan-tuan ni. Okey, jumpa dah? Jumpa dah? Ada berapa muka surat ya? Ada 15 muka surat. Cuba paste tengok muka surat yang ke-15. Ada D berapa? D99. Okey. D99-nya begini. Dalam buku ini, hari ini kita akan bicara tentang alam barzah. Itu part yang pertama. Tajuk yang kedua, kita akan cerita tentang alam akhirat. Maka kebanyakan nas dan dalil dalam tu, yang tambahan tu, dia adalah kebanyakannya sampai kepada part alam barzah je. Habis. Masuk alam akhirat, dah boleh baca dah. Okey, jelas tak? Okey, kita tahu macam mana nak guna tu? Alhamdulillah. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey, sekejap buka je. Tengok yang depan tadi. Bukan, satu lagi. Ustaz klik kat bawah ni. Okey, tuan-tuan nampak tak yang ni? Nampak tak? Alhamdulillah. Okey, yang ini saya telah Alhamdulillah, saya sempat buatkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya keluarkan semua ayat-ayat Al-Quranul Karim, setiap bab, yang mana setiap ayat itu saya letakkan susunan surah dan susunan ayat. Contoh. Ini adalah bab. Bab ini adalah bab yang pertama. Bab pertama tajuknya apa? Kematian suatu benda yang pasti. So dalam tu, saya telah keluarkan contohnya dalam bab yang pertama, ada ayat surah Al-Qasas, Ar-Rahman, Al-Anbiya sampai Luqman, yang mana saya letakkan sunnah surah. Contohnya surah Al-Qasas, surah yang ke-28 dalam Al-Quran, ayat yang ke-88. Begitulah setiap bab. Jadi kalau tuan-tuan sempat melihat dia, bab yang kedua, 7, 8 tak ada, 9, 10, sampailah bab yang ke-22. Okey. Okey, boleh tuan-tuan ya? Yang ni kita akan gunakan. Antara sebab dan musababnya begini. Kalau kita bicara tentang alam barzah, boleh saya mula ke ni? Saya tak buat ice breaking tak apa ke? Boleh syarat tuan-tuan selesa Okey, tuan-tuan dan puan-puan ni, saya berjalan tak apa ke? Ke saya nak duduk kat situ? Tak ada, Alhamdulillah. 2 hari ni saya kena energi. Tak apa, insya-Allah mudah-mudahan tuan bagi kesihatan. Baik, tuan-tuan dan puan ya. Dia begini. Kita bicara tentang alam barzah, betul tak? Kita bicara tentang alam akhirat. Dia benda gaib ke? Gaib tu tak gaib? Gaib ni maknanya perkara yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar kita. Tetapi nanti dua alam ini Tuhan akan buka semua mata kita. Bukan buka biji mata tu jadi buta. Maksudnya apabila masuk dua alam ni, kita boleh melihat apa yang kita tak boleh lihat semasa di dunia. Jadi metodologinya, disiplinnya, kalau kita bicara tentang dua alam ini terutamanya, syarat yang paling utama sesiapa pun dia, ustazkah dia, siapa pun dia, apabila dibicara tentang alam gaib, mesti ada dalil ataupun mesti ada nas. Antara nas yang utama adalah daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sebab apa? Sebab apa?
Sebab apa? Sebab tuan-tuan ni memang senyum, tak perlu kata apa-apa Memang begitu Ke macam mana ni? Okey, sebab begini. Yang tahu sebenar-benarnya tentang alam barzah, alam akhirat siapa? Allahu Azza wa Jalla. Maka untuk bicara tentang alam gaib ini, disiplin yang pertama mesti ada dalil nasnya. Sebab nanti lepas ini, tuan-tuan akan keluar daripada dewan ini, kita akan jumpa banyak buku, banyak artikel cerita tentang benda ini, tapi kadang-kadang tidak ada nas dan dalil. Baik, itu ayat Quran dia, boleh? Okey, itu gunaan dia. Namun begitu, tuan-tuan jangan khawatir. Setiap daripada nas ini nanti, saya akan cerita dari sudut tafsiran ayat mengikut kitab-kitab rujukan utama. Baik, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey, dapat tak yang ni? Tak dapat? Alhamdulillah. Atas tu tulis apa kat sini? Selesai atau? Okey, dalam tu saya tulis tindakan. Ini untuk saya lah. Okey, tindakan saya. Okey. Yang ini saya tulis dia adalah senarai sema untuk kandungan hari ini. Jadi kalau kita tengok ni, tu jangan risau. Sebab biasanya, kalau kita baca buku, dia ada kandungan tak? Okey. Cuba kita tengok tajuk by tajuk sekejap. Okey. Dalam ni saya tulis bab yang pertama, tajuknya apa, so konten-konten di dalam tu apa. Okey. So tindakannya tuan-tuan tanda dekat situ nanti. Dah cerita ke belum? Selesai ataupun tidak? Masuk bab yang kedua. Alam barzah dan kiamat kecil. Okey, ni subtopik dia. Kehadiran para malaikat Allah menjelang kematian. Ni di antara tajuk dia. Yang keempat, sakratul maut dan kehadiran syaitan masa nak mati itu. So ni adalah bab-bab dia. Okey. Yang kelima adalah tajuk berkenaan dengan husnul khatimah dan tanda-tandanya. Okey, perhatikan baik-baik. Yang keenam, su'ul khatimah dan tanda-tandanya. Yang ketujuh, perjalanan roh ke langit. Yang ke-8, himpitan kubur. 9, fitnah kubur. 10, azab kubur. Boleh kita sebut kubur? Boleh ke? Ke nak panggil apa? Kan itu qaf kan? Kubur. Kemudian, nikmat kubur. Kedudukan roh di alam barzah. Pertemuan roh di alam kubur dan di alam kubur dan alam barzah. Yang ke-14, amalan-amalan bermanfaat di alam kubur. Dan yang ke-15 adalah menziarahi kubur dan hikmahnya. Maknanya tajuk hari ini, insya-Allah kita ada berapa tajuk? 16 tajuk. Boleh ke? Ke ada cadangan lagi nak tambah berapa tajuk lagi? Alam barzah saja. Dalam tajuk ni 1 sampai 16, ada lagi tak yang kita tak masukkan? Tak apa, kita boleh. Saya ada lagi nota tambahan. Insya-Allah. Boleh. Ada lagi tak? Boleh tajuk tu tak? Cukup ke? Boleh 16 tajuk. Okey. Selepas tajuk itu, yang ke-16, kalau kita tengok yang 16 tu, yang ke-16 ni, ini adalah tajuk untuk hari esok. Esok pasti ada. Cuma kita tahu tak esok kita ada? Tahu tak esok kita ada? Tak tahu, alhamdulillah. Jadi kita tangguhkan kelas besok. Okey, yang ke-16 ini adalah bermula tajuk 16 sehingga yang ke-22 adalah untuk hari esok. Yang tajuk yang ke-16 ni. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan bermula tajuk yang pertama sampailah kepada tajuk yang ke-15. Okey, tuan-tuan nampak dah perjalanan program kita macam mana? Okey, cuma saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan nak pendekatan bagaimana? Maksud saya approach dalam sesi ini dipanggil apa, seminar Seminar biasanya orang duduk dekat kursi pun tadi baca Ke macam mana? Tuan-tuan suka macam mana? Saya berjalan 2 hari ni saya kuruslah, confirm, alhamdulillah. Okey, boleh. So ini adalah sibahnya. Nanti tuan-tuan tanda, boleh?
Dekat mana Okey. Seterusnya so ini saya buat tindakan, kita boleh tanda di sini. Yang tajuk yang pertama ni kita akan bicara ni, insya-Allah sebelum kita rehat kita akan habis yang pertama dan sempat kita akan habis yang kedua. Kita ada berapa jam sebenarnya? Kita dianggarkan balik jam berapa? 6.30. 6.30. Tuan balik 6.30 ni. Sambung balik lepas maghrib boleh? Tak boleh. Boleh tak? Esok kita boleh habis awal. Saya tak apa, insya-Allah saya cuba 6.30 insya-Allah. Okey, 6.30. Okey. Kalau tuan-tuan ada cadangan dan sebagainya boleh kemukakan. Okey, tadi sahabat saya Rosmaizi sebagai yang jaga kelas ni tuan-tuan puan seorang yang macho, alhamdulillah. Dia bukan perempuan dia lelaki, alhamdulillah. Okey. Beliau sebut tadi pada yang awal, okey, semasa sesi saya memberikan sesi penerangan, saya izinkanlah kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan interact. Tak apa, don't worry. Okey, tanya risau. Kalau boleh jangan buat formal sangat boleh. Saya risau kat mama dia tengok macam serius, macam ada tangannya macam ni, ada yang benda Ustaz dia sebut benda ni. Okey, tuan kita buat relax, okey, relax brother relax, okey, relax. Okey. Okey, walaupun tajuk ni nampak macam wow, subhanallah, tapi tak apa, nanti masuk part ni kita akan sampai pada emosinya. Boleh? Okey tuan-tuan So ini kegunaan silibusnya. Okey, yang seterusnya. Okey, ada satu lagi kan? Cuba tengok senarai rujukan ni jap. Okey. Nampak tak? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nyatakan juga senarai rujukan untuk tajuk ini. Walaupun saya tak masukkan dekat dia punya footnote. Sebab memang subhanallah, memang waktu agak pack, jadi saya terpaksa hantar saja, tapi saya tak masuk footnote takut nanti dia panjang. So ini antara rujukan-rujukan yang saya rujuk untuk tajuk ini, antaranya ini. Kitab Al-Muhtadarin, Al-Muhtadarin karangan Al-Hafiz Ibnu Abi Ad-Dunya. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, At-Tazkirah fi Ahwalil Al-Mauta wal Umuril Akhirah. Ni karangan Al-Imamul Qurtubi. So rujukan ketiga Ar-Ruh. Biasa dengan kita Ar-Ruh tak? Yang ni antara rujukan utama nanti waktu kita nak bincang tentang ruh ni bagaimana selepas kematian. Ni antara kitab rujukan utama. Yang keempat adalah Syarah As-Sudur bi Syarhi Hal Al-Mauta wal Al-Kubur karangan Al-Imamu As-Suyuti Asy-Syafi'i. Nombor 4. Yang kelima, Jami' Al-Ulum wal Al-Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang ini. Yang kitab yang kelima ni, dia adalah kitab yang mensyarahkan hadis 42. Pernah dengar hadis 42 tak? Siapa pernah dengar kitab hadis 42? 40? Apa beza 40 dengan 42? Bezanya 2. Hadis 40 tu, dalam tu ada 42 hadis. Tapi nama kitab tu kitab hadis 40. Maka kitab yang kelima ini, dia adalah kitab yang menghuraikan hadis yang ke-42 tu, dia hurai semua. So dalam topik tu, saya ada nukilkan waktu bab yang Sakratul Maut nanti, saya banyak ambil daripada kitab ini. Jami'ul Ulum wal Hikam. Okey. Yang seterusnya, yang keenam. Yang keenam adalah Ahwal Al-Kubur wa Ahliha li ila an-nusyur. Ni karangan Al-Imam Ibn Rajab, orang yang sama tapi tajuk kitab yang lain. Ni Al-Qiyamatus Sughra karangan Dr. Umar Sulaiman bin Abdul Al-Ashqar. Yang ke-8 Ahadis Hayatul Barzah fi Kutubut Tis'ah. Yang ini ni menarik ni. Ini adalah yang ke-8 ni, dia adalah kitab tesis untuk PhD. Tajuk Alam Barzah ni pun buat PhD tuan-tuan. Siapa sini berminat siapa dah buat PhD sini? Belum lagi ya? Saya pun belum lagi sebenarnya. So ini kitabnya. Ni, kitab ni. Saya sempat photostat dulu lagi. Dulu.
waktu kat universiti. Ni kitab dia. So kitab ini dia adalah tesis untuk PhD seorang pelajar di Universiti Durman di Sudan. Dia tulis tentang alam barzah ni mengikut riwayat-riwayat hadis yang 9. Apa dia? Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Imamu Tirmizi, An-Nasai. Dah berapa dah? 5. Ad-Darimi. 6. Lagi? Imam Malik. Muwatta Imam Malik lagi? Imam Ahmad. Dah berapa dah? 8. Satu lagi mana hilang Satu lagi. Darimi jadi 9. So buku tu dia ceritakan, dia kata okey, cerita tentang alam barzah ni dalam 99 hadis tadi tu, perawi-perawi ni dia cerita bagaimana. Kemudian dia buat tahrif, dia takkikkan hadis tu. Jadi itu antara rujukan yang buku yang antara yang saya paling sayang sekali, subhanallah. Saya cuba cari yang bentuk yang betul, tapi sekarang ni saya tak jumpa lagi. Tapi saya sempat betul state dulu waktu saya di universiti. Suatu saya di Universiti Islam, saya sempat guna buku tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, yang seterusnya, yang kita tengok ke depan ni, ini bukan untuk dijual ya. Bukan untuk dijual. Okey, yang satu lagi. Ini yang rujukan utama Al-Muhtadarin. Yang seterusnya, saya sebut pada tuan-puan. Okey, yang ini yang Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali. Yang ini adalah Al-Imamu As-Suyuti, Syarah Sudur. Ni jenazah. Saya pernah buat tajuk buku ni waktu saya kerja di Karangkraf dulu. Dululah. Saya pernah kerja di Karangkraf. Dulu waktu tu, kalau tuan-tuan biasa novel ala 21, biasa baca tak? Sharifah Abu Salim. Banyak ya, novel-novelis. Masa tu saya bekerja di, dulu di Alaf 21, waktu tu dulu di section 15. Masa tu saya terlibat mengedit buku-buku, contohnya buku Profesor Dr. Siddiq Baba, Dr. Ali Tuah, kan, Dr. Ali Tuah. Jadi masa tu sempat juga kita keluarkan buku bertajuk dengan jenazah. Ni waktu dululah. Tapi sekarang saya dah tak kerja di Alangkraf, di Karangkraf. Sebab saya dah kreatif sangat dah, tak perlu lagi buat kraft tangan dan sebagainya. Sudah kerja sendiri. Okey, ini adalah kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi. Tapi ni bil-lughatil Londoniyah. Ni lughah London. Ini dalam bahasa Arab lah. Tapi kitab ni bagus untuk dibaca. Dibaca berbaik. Ini di antara yang banyak yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi. Okey, begitu. Tuan-tuan pernah dengar tip Nabawi tak? Perbuatan Nabi. Inilah antara orang yang buat Tibun Nabawi. Okey. Yang ini adalah kitab Dr. A'id Al-Qarni. Siapa pernah baca buku La Tahzan? Jangan bersedih. Jangan sedih Jangan bersedih. Dia juga mengarang kitab buku ni, Waja'at Sakratul Mauti bil Haq. Buku ni kecil tapi banyak cerita dalam tu. Okey, seterusnya. Ini pun antara salah satu bukunya. Ini adalah buku yang saya rujuk dalam persoalan-persoalan, subhanallah. Seronok baca buku ni. Tuan-tuan, buku ni sebenarnya membaca ni bukan hobi tau. Hobi awak apa? Baca buku kan? Hobi awak apa? Sebenarnya membaca bukan hobi. Membaca wajib membaca. Betul tak kata saya ni? Jadi kalau tanya hobi awak apa? Hobi saya membaca. Tak. Membaca ni wajib. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. So yang ni, ini adalah tesis magister, tesis master. Tapi alhamdulillah banyak persoalan dihuraikan dalam contoh dia kata persoalan dalam dia bawa perbincangan pendapat ulama-ulama, contohnya yang nanti akan ditanya dalam kubur umat Muhammad ke ataupun umat-umat yang lain sekali. Contoh dia bagi bahas dalil begini. Contohnya dia kata, okey, mayat-mayat ni dia mendengar tak mendengar dalam kubur? Ada yang kata mendengar, ada yang kata tak mendengar. Semua dibahas dalam buku ni. Sangat menarik sebenarnya. Okey, dan seterusnya. Baik, yang seterusnya. Okey, ini antara kitab Melayu lah. Nusantara. Namanya Kashful Ghammah.
pada menyatakan kelakuan orang mati dan hal hari kiamat, misteri alam kubur tajuknya lah. Tapi ni karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani. Pun saya rujuk jugalah sedikit. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup untuk seterakat ni sebab saya bukan nak jual buku Saya tak jual buku. Saya cuma kenalkan tuan-tuan dan puan-puan saja. Baik, tuan-tuan boleh tengok sampailah kepada 17 tajuk 17 rujukan sampai ke 18 untuk rujukan untuk sesi hari. Namun saya minta maaf sebab yang buku ni, yang dalam buku tu sebenarnya dia bukan buku dia sekadar nak buat nota untuk tuan-puan. Sebenarnya kalau nak buku tu tuan nantikan sebab saya tengah siapkan ensiklopedia untuk dua alam. Alam barzah very detail, akhirat dan juga syurga dan neraka. Cuma dia keluar bila saya pun tak pastilah sebab banyak sangat tajuk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Habis yang itu, saya terus pada tajuk. Baik, tuan-tuan ada pertanyaan? Ya. Ada nombor 13 bahasa Malaysia ada. Bahasa Melayu lah, bahasa Malaysia, bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu ada tuan. Ada, antaranya terjemahan daripada Pustaka Al-Hidayah ada. Buku. Raja Asal Maut. Okey, baik tuan-tuan, ada pertanyaan lagi tak? Ada pertanyaan tak ni? Kenapa diam macam ni? Subhanallah. Okey, boleh. Ada pertanyaan tak? Tak ada. Saya mulakan boleh? Boleh Okey, baik. Okay, kita buka buku kita. Okey, kita buka nota kita. Saya tak guna PowerPoint tapi saya gunakan yang Word ni. Boleh ke tak boleh? Boleh Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama ini kita tulis dia kematian adalah suatu benda yang pasti, betul ataupun tidak? Kita mati tak ni? Kita akan mati tak? Akan mati tak? Kita ni hamba Allah tak? Hamba, kita ni semua hamba kan? Siapa pun kita, apapun darjat kita, apapun siapa pun kita lah. Kita ni hamba Allah dan kita tahu kita akan kembali pada Allah, betul tak? Saya tanya tentang soalan kita ni datang daripada siapa? Siapa ciptakan kita sebenarnya? Allah. Kita ni cantik tak? Cantik, betul kita kata saya ni cantik. Orang kata awak perasan. Yalah kan Tuhan kata dalam Quran, allazi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan ciptakan kita, betul. Kita tahu Allah yang menciptakan kita. Allah itu satu, yang esa, betul. Huwallahu ahad. Itulah kita datang daripada Dia. Kalau kita datang daripada Dia, kita akan kembali ke siapa nanti? Kita akan kembali kepada Dia. Dia adalah Allah. Betul? Baik. Cuma persoalannya, kita tahu tak kita akan kembali bila? Siapa sini yang dia dah semangat, rindu dah nak kembali menemui Allah Subhanahu wa taala? Senyum, tak perlu kata apa-apa. Betul tak tuan-tuan? Sini siapa yang bersedia? Okeylah, kalau kita diberi peluang oleh Allah lah. Okey, kalaulah sekarang malaikat datang, diberi pilihan, nak ke tak nak mati? Siapa nak mati? Semua tak nak mati kan? Okey. Bagi Nabi dan Rasul, kita kena faham, Nabi dan Rasul mereka ada peluang. Maknanya mereka diberi pilihan. Kalau malaikat datang sekarang dia tanya, nak hidup ke nak mati? Mereka ada pilihan. Berbeza dengan makhluk yang lain seperti Nabi dan Rasul. Sebab tu nanti kita akan pergi kepada bab yang seterusnya. Kita akan baca kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Kenal tak Nabi Allah Musa? Pernah dengar cerita Nabi Allah Musa? Nabi Allah Musa tu kisah dengan apa? Fir'aun. Pernah dengar cerita tak yang dia tumbuk seorang bangsa Qibti tu? Yang dia lari keluar tu. Kan? Ada dalam tu, dalam riwayat, kita nukilkan cerita Nabi Allah Musa, dia menumbuk malaikat maut sampai tercabut matanya. Mesti tu tak pelik kan? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Nanti saya akan ceritakan apa sebab dan musabab. Para Nabi dan Rasul, mereka diberi pilihan, nak ke tak nak mati. Macam Nabi Allah, macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beri pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi memilih apa? Sebab Nabi dah habis tugas dia dah.
Dia laksanakan tugas-tugas dakwah. Nabi kata, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Dia suka. Nanti kita akan masuk pada tajuk, sebenarnya alam barzah ni tempat yang sangat-sangat menyeronokkan. Kita akan baca detail. Yang selama ni kita dengar macam takut juga. Takut tu punya. Tapi dalam masa yang sama seronok. Sebab tu orang-orang di Palestin ataupun yang suka mati syahid, mereka dah tahu ni. Kalau tuan belajar alam barzah, nanti kita baca detail, kita seronok. Sekat kalau sekadar nak syahid, nak jadi syuhada ni, insya-Allah. Sebab tu orang yang mati syahid ni, sakralatul maut dia seperti dalam hadis sebut, kata Nabi, seperti orang yang dicubit. Sakitnya itu. Sebab tu kata dalam hadis juga mengatakan, orang yang mati syahid ini Tuhan bagi dia banyak kelebihan. Antaranya waktu darah dia menitis, Tuhan telah ampunkan dosa dia. Waktu dia nak mati tu, dia dah nampak dah syurga. Dia suka. Sebab tu dalam hadis kata, tidak ada orang yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga nak kembali semula hidup di dunia, melainkan orang yang mati syahid. Sebab dia diajar oleh Nabi. Sebab tu sahabat-sahabat kita belajar perang kan. Kenapa orang dulu dia berani, sedangkan peralatan tak banyak pun, betul tak? Kalau orang di Palestin contohnya, kenapa dia berani? Dia guna batu je. Sebab dia tahu alam dia pergi ni. Sebab tu nanti kita akan belajar, orang yang dia tahu tentang alam barzah dia maknanya dia akan rasa iman kepada Allah, dan dia akan tahu hakikat alam barzah tu apa. Antaranya adalah tempat yang seronok untuk berada di alam barzah. Okey, yang itu. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan, kita tengok ayat yang pertama. Baik, ayat yang pertama adalah surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Yang dalam ini adalah nombor surah 28 surah yang ke-28 ayat 48. Allah Taala berfirman. Saya baca tentang saya baca, kena baca juga, boleh tak? Boleh tak kita baca sama A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Baginya lah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadanya lah kamu semua akan kembali. Nampak tak ayat ni? Kita kembali kepada siapa? Allah. Datang daripada kembali kepada Allah. Maknanya kita kembali kepada Allah. Kita tinggal tak semua-semua ni? Tinggal tak keluarga kita? Tinggal tak rumah kita? Tinggal tak suami kita? Tinggal tak isteri kita? Tinggal tak anak-anak? Tinggal tak mak ayah? Semua kita tinggal. Sebab kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata semua itu akan binasa melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, tengok ayat surah Ar-Rahman ayat 55. Ayat yang ke-26, 27 surah 25. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedengar suara perempuan je. Suara lelaki ni aurat dia. Alhamdulillah. Fatwa baru. Okey, tuan-tuan So mungkin saya baca ni sebab mungkin pagi tadi kita tak sempat nak mengaji, betul tak? Kadang-kadang tak sempat pun nak cuma salat je. Tak sempat nak mengaji, so kita baca. Surah Ar-Rahman ni Allah Taala kata apa? Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap akan kekal. Baik, kita baca surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri akan merasai mati. Betul? Sadaqallahul azim. Inilah ayatnya. Setiap diri akan merasai mati. Baik. Antara orang yang telah pun merasai mati, antaranya adalah
orang yang paling disayangi, orang yang paling mulia kat muka bumi siapa? Kita sayang tak dengan Nabi? Sayang sangat. Pernah tak tengok wajah Nabi? Pernah tak kita memberi suatu khidmat pada Nabi? Tak pernah kan? Tetapi orang yang paling mulia kat muka bumi ni, dulu sahabat-sahabat sangat sayang, sampaikan apabila Nabi mati, ada sahabat yang tak percaya tentang Nabi mati. Betul tak? Pernah baca kisah tu? Antaranya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tak percaya Nabi mati sebab dia rasa kehilangan Nabi ni macam subhanallah. Tetapi tuan-tuan percaya, di alam barzah, Nabi sekarang berada di alam mana? Alam barzah. Betul tak? Baik. Apa yang Nabi buat sekarang di alam barzah? Tak tahu kan? Baik. Orang yang berada di alam barzah berbeza dengan alam yang lain. Cuma dalam ayat ni, cuba kita baca sekejap ayat ni. Dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita baca. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelum engkau dapat hidup kekal di dunia ini. Engkau ni siapa? Nabi. Quran turun pada Nabi kan? Quran turun pada zaman Nabi kan? Allah Ta'ala kata, wahai Rasul, wahai Muhammad, orang-orang yang sebelum-sebelum pada kamu pun tidak hidup kekal. Maka kata Allah, kalau engkau meninggal dunia, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Betul tak? Okey. Kita baca ayat yang seterusnya. Cuba kita pergi kepada ayat yang tadi itu, ayat yang sebelum ni. Tengok ayat yang ini pula. Ni sambungan surah Az-Zumar ayat yang ke-30. Apa kata Allah? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Nampak tak? Nabi mati dah? Mati. Sebab itu ada pendapat mengatakan bahawa dia pernah nampak Nabi. Banyak benda-benda yang khurafat banyak. Dia kata dia pernah nampak Nabi, dia pernah tengok roh Nabi datang. Macam-macam. Tetapi nanti kita bincang pada bab yang kedua, perkataan barzah. Walaupun Nabi dah tak ada, Nabi dia memang dah mati, maknanya roh dia telah keluar duduk di alam barzah. Cuma jasad para Nabi dan Rasul dia kekal sampailah hari kiamat. Itu berbezanya. Maknanya Nabi itu dia memang nak mati. Jadi kalau ada mana-mana kata dia nampak Nabi terjaga, oh dia nampak, aku nampak Nabi lah, dia nampak roh Nabi datang, itu semua pendapat yang ditolak. Nanti kita akan bincang bahawa apabila orang masuk alam barzah, barzah ni dia adalah penghalang. Dia dah tak boleh nak pergi ke alam dunia dah. Dia dah tak boleh dah. Sebab itu kalau ada mana-mana pendapat dia kata dia nampak Nabi datang, roh Nabi datang, itu semua dakwaan yang tidak betul. Sebab dalam ayat Quran ni terang-terang Tuhan kata apa? Engkau akan mati. Nabi pun telah mati. Baik, seterusnya. Baik, kita baca ayat yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan Okey, kita ringkaskan ni Tengok ayat ni. Ayat surah Al-Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Setiap makhluk yang bernyawa melainkan dengan izin Allah, iaitu ketetapan ajal yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Maknanya ayat ni kata, tuan-tuan, kita mati dengan izin Allah tak? Maknanya kalau ada siapa-siapa pun nak mudaratkan kita, takkan boleh melainkan dengan izin Allah. Sebab tu orang kata, kita mungkin pernah berlaku kata, kau aksiden sepatutnya dah mati, betul? Tapi kalau Tuhan kata belum lagi berlaku, belum lagi berlaku. Okay, itu ayatnya. Baik, yang seterusnya, cuba baca surah Al-Jumu'ah ayat 8.
Surah ke-62 dalam Al-Quran. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu cuba larikan diri daripadanya itu tetaplah ia akan menemui kamu. Baik, kita lari tak pada mati? Siapa sini yang lari pada mati? Dia lari, dia kejar dunia ni, kejar. Tapi dunia lari tak pada kita? Dunia lari. Tapi mati makin dekat tak? Makin dekat. Tapi kata Allah dalam Quran, yang kita lari tu yang akan datang kejar kita. Antaranya adalah kematian. Okey, kita pergi pada ayat yang seterusnya. Ini adalah surah Al-A'raf. Baik, kita baca. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bagi tiap-tiap umat ada ajal yang telah ditetapkannya, maka apabila telah sampai masanya, mereka tidak dapat menangguhkannya walaupun sesaat, dan tidak pula mereka mempercepatkannya. Ini kalau ajal datang, dia terus tak tunggu. Baik, tengok surah Ar-Rahman, surah Luqman ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Innallaha alimun khabir. Baik, ayat ni, cuba kita tengok ayat yang ini. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Allah Taala kata, tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Baik, kalau kita baca ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan, wa ma tadri nafsin bi ayyin ardin tamut ataupun wa ma tadri nafsin maza taksibu ghada. Baik, tuan-tuan tahu tak besok nak jadi apa? Siapa sini yang tahu besok kena musibah? Kita tak tahu kan? Hanya Allah saja yang tahu. Dan Tuhan kata, siapa di sini yang dia tahu dia nak mati di mana? Siapa yang suka mati di ibu negeri kelahirannya? Siapa yang tahu? Siapa yang dia tahu dia mati dalam dewan ni? Siapa yang tahu dia akan mati waktu dia memandu? Siapa yang tahu dia mati ketika dia berada di masjid? Siapa yang tahu dia mati masa dia salat? Siapa yang tahu dia mati masa dia tengah leka bermain? Siapa yang tahu dia mati ketika mana dia sedang membeli belah? Siapa yang tahu dia mati ketika dia sedang berkaraoke? Siapa yang tahu? Semua tu tak tahu, betul tak? Jadi benda yang tak tahu ni, tapi kalau dia datang, dia takkan tangguh. Jadi apa kita kena buat? Kalau benda yang pasti, confirm dia akan datang. Cuma kita tak tahu dia datang bila. Kita tak tahu dekat mana ajal itu datang. Maka apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Takkan kita nak senyum, tak perlu buat apa-apa dah. Kita kena buat apa? Apa kita kena buat? Persoalannya, kalau saya soalan, benda yang pasti, confirm, dia akan datang. Kalau dia datang, dia tak lewat, dia tak akhir. Dia datang pada waktunya. Betul. Yang kita dok lari, dia datang. Betul, kata Allah.
Benda yang pasti, cuma persoalannya kata Allah, kamu semua tak tahu bilakah kamu mati dan bila negeri mana kau mati. Persoalannya, betul tak? Jadi kalau benda yang pasti, dia datang bila-bila, maka apa tindakan kita sebagai seorang Muslim? Hamba kepada Allah. Kita kena sentiasa bersedia. Sebab itu kita pilih topik ni, tajuk ni sebab perkara topik ni benda yang pasti, benda yang confirm. Mati dia tak kira muda, dia tak kira tua. Nabi pun dah mati. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kita. Nanti saya akan tunjukkan tuan-tuan tengok gambar video yang awal tadi. Mati bila? Ada orang mati ketika dia sedang bermain bola sepak. Ada orang mati ketika dia sedang bermain badminton. Ada orang mati ketika mana dia sedang menaiki basikal. Tetapi kalau andainya kita selalu fikir tentang mati, apa tindakan kita? Sentiasa bersedia. Tapi masa kita fikir selalu tentang mati, kita akan buat apa? Diri kita jadi apa? Bukan jadi takut. Antaranya kita takut untuk buat sesuatu benda yang tidak baik. Betul tak? Kalau kita buat kereta laju, kalau fikir nak mati, apa tindakan kita? Pasti kita perlahan. Tapi kalau tuan-tuan betul belajar ya, selalu baca, tuan-tuan nak tidur pun takut. Sebab apa? Tidur je. Tidur je lah. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul baca, selalu membaca, kadang-kadang kita nak tidur pun takut. Sebab apa? Takut kita dah tak bangun. Kan roh kita keluar. Cuma nanti saya akan cerita pada tuan-puan, roh kita keluar waktu kita tidur, dia tak sama macam roh keluar terus masa kita mati. Dua benda perbezaan. Tetapi kata para ulama, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kalau tuan-tuan nak mahir, nak tahu tentang alam barzah ni, roh tu keluar bagaimana, sifatnya macam mana, lebih kurang macam kalau kita tidur. Kan roh kita keluar. Betul? Kan? Siapa sini yang berasa pernah bermimpi? Semua pernah mimpi. Okey. Kalau kita mimpi tu, roh kita keluar kan? Cuma keluar dia tu, dia tak sama macam keluar terus daripada badan mati tu. Dia keluar juga. Tapi kita terjaga. Betul tak? Okey. Siapa sini yang dia pernah mimpi yang baik atau kita mimpi yang tidak baik? Badan dia rasa macam mana? Pernah tak mimpi berlari? Pernah tak? Pernah tak dia mimpi dia panjat gunung sebagainya? Dia pernah tak? Pernah. Sebenarnya itu di antara contoh duduk di alam barzah nanti, roh itu. Tapi kalau kita tidur dua orang, sebelah ni mimpi yang baik, sebelah ni mimpi yang tidak baik. Yang sebelah ni rasa tak yang mimpi sahabat dia tadi tu yang tak baik? Suami isteri tidurlah. Ayah dengan mak tidur, mak mimpi yang bagus, ayah mimpi dia berlari. Mak dia rasa tak yang mimpi bapak dia berlari tu? Sama juga kalau kita duduk di tanah perkuburan. Kalau kubur ini diazab, duduk sebelah-sebelah kubur, kau kata apa? Alah, kubur kan masing-masing. Betul tak? Memanglah kubur masing-masing. Baik. Kalaulah si A ini dia diazab oleh Allah, si B ini dia tak diazab oleh Allah, dia dapat nikmat dalam alam barzah, yang si A takkan merasa apa yang dirasa oleh si B, yang si B takkan merasa apa yang dirasa oleh si A. Itu dia panggil alam barzah. Alam barzah ni, kalau kita nanti kita jadi dua je, orang diazab dengan orang yang tak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam barzah ni dia satu alam yang seronok kalau kita benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang seterusnya kita pergi kepada yang cerita ini. Baik, tuan-tuan nampak tak tu? Kecil sangat Okey. Ini kisah dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Cerita dia begini. Ini cerita Nabi Allah Musa alaihi salam. Saya nak baca tak teks Arabnya di sini? Ke nak baca terus bahasa Melayu? Bahasa Melayu terus. Okey, yang ini adalah D1. Ada tak D1? Ada tak D1? Nota tu. Baik, cerita dia begini. Ursila malakul mauti ila Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu saqqahu faqafa'u 'ainahu
faraja'a ila rabbih faqal arsaltani ila 'abdin la yuridul mauta. Begini ceritanya. Suatu hari, satu ketika, Allah Ta'ala utuskan malaikat maut jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika malaikat maut datang kepadanya, maka Nabi Musa menumbuknya sehingga matanya keluar. Logik tak cerita ni? Dia ceritanya begini. Pertama begini, kalau ikut Imam Qurtubi dia kata begini, Nabi Allah Musa melakukan perbuatan yang sedemikian kerana beliau telah diberitahu sebelum itu bahawa Allah tidak akan mencabut nyawanya, melainkan diberi pilihan kepadanya terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya. Oleh sebab itu, apabila malaikat maut datang kepadanya dengan tidak memberikan pilihan terlebih dahulu, maka dengan kecerikan dan kekuatan fizikalnya, beliau segera memberikan pengajaran kepada malaikat tersebut. Terfaham tak maksudnya? Maksudnya begini, Nabi Allah Musa ni, Nabi Allah malaikat maut, waktu tu Allah Ta'ala hantar dia menyerupai makhluk yang biasa. Kita belajar tentang malaikat kan? Malaikat ni salah satu cirinya dia boleh jadi seperti makhluk yang biasa, macam orang. Antaranya kisah siapa? Pernah baca tak kisah Nabi Allah Ibrahim? Waktu dia nak beritahu kat isteri dia dapat anak tu, dia datang sebagai manusia biasa. Kisah Nabi Allah Lut, pernah dengar tak? Kisah Nabi Allah Lut. Waktu yang malaikat datang nak beritahu dia nak azab kaum Lut tu, yang mana waktu mereka sampai kepada rumah Nabi Allah Lut alaihi salam, menyerupai lelaki yang cantik, tu yang kaum Nabi Allah Lut serbu rumah Nabi Allah Lut alaihi salam tu. Jadi antara ciri beriman dengan malaikat, dia boleh menyerupai makhluk yang biasa. Maka waktu datang kepada rumah Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa tak tahu yang dia tak tahu yang itu adalah malaikat. Tiba-tiba malaikat tu nak ambil nyawa ni. Sedangkan kita belajar, kalau kita belajar, sepatutnya kita kena jaga diri kita daripada melakukan kebinasaan, betul tak? Itu yang dia defend, Nabi Allah Musa defend sampai dia tahankan diri dia sampai tercabut kedua biji mata malaikat maut itu. Itu di antara sebab dan musababnya. Kemudian yang kedua, selepas dia berlaku begitu, yang malaikat tadi itu, malaikat maut tadi itu, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berkata, engkau telah mengutuskan kepada seorang hamba yang tidak ingin mati. Terus kemudian Allah telah mengembalikan mata malaikat maut dan berkata, kembalikanlah kepadanya dan katakanlah supaya dia meletakkan tangannya di atas belakang lembu jantan. Maka setiap bulu yang tertutup oleh tangannya itu dikira 1 tahun. Musa bertanya. Okey. Kali yang kedua, barulah Nabi Allah Musa tahu yang itu malaikat maut. Betul tak? Kan tadi masa dia datang kali pertama menyerupai orang, tiba-tiba nak ambil nyawa dia. Dia pun defend lah, sebab dalam Quran kata kita kena jangan campak diri kita kepada kebinasaan. Dia tumbuk. Dia tak tahu itu malaikat maut. Kali kedua datang, baru dia tahu, Nabi Allah Musa baru tahu yang itu adalah malaikat maut. Lepas tu Allah Ta'ala kata kepada Nabi Allah Musa, suruh Nabi Allah Musa ambil tangan dia ni, letak di atas belakang lembu jantan yang ada bulu-bulu tu. Setiap satu bulu itu, kata Nabi SAW, dikira 1 tahun umurnya. Kalau kita lah Tuhan bagi pilihan, nak hidup dan mati, jawapannya nak apa? Mestilah nak hidup kan? Kira kan Nabi Allah Musa, kalau dia pilih nak hidup, kira satu bulu tu dikira 1 tahun. Lama tak? Lama. Tetapi apa kata Nabi Allah Musa alaihissalam? Dia kata, wahai Tuhanku, selepas itu apa yang akan terjadi? Allah menjawab, selepas itu kematian. Maka Musa berkata, kalau begitu sekarang juga. Maksudnya Nabi Allah Musa kata macam ni, kalau lepaslah satu bulu tu dikira 1 tahun, lepas tu nanti dah sampai masa dia dah lama, mati juga tak? Maka Tuhan kata, mati. Nabi Allah Musa kata apa? Tak apalah, sekarang saja mati, kata dia. Maknanya cerita tu, cerita kita baca ni, panjang macam mana pun umur kita, kita mati tak? Mati. Nak tak nak, confirm mati. Jangan buat hidup dunia, jangan bongkak, jangan sombong, jawapannya mati. Kalau kita selalu fikir tentang mati, kita takut tak nak bongkak dan sombong pada orang? Takut.
Lepas tu Nabi ajar pada kita memperbanyakkan ingat tentang mati. Ni kita nak solat, nak bangun solat ni. Alah, tak nak solat. Tapi lagi dia fikir, kalau aku mati lepas ni macam mana? Aku tak solat. Betul tak? Jadi selalu fikir tentang mati. Okey. Itu yang bab yang pertama. Kita masuk bab yang kedua. Baik, tuan-tuan ada pertanyaan tak untuk bab yang pertama? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tak? Ya puan. Puan nak tanya apa puan? Iya. Bermimpi dua benda yang berbeza. Tapi kalau jumpa Nabi masa dalam keadaan dia tak bermimpi, maknanya dalam keadaan dia hidup macam ni, yang itu memang ditolak. Tapi dalam mimpi tu memang boleh. Boleh, memang boleh. Tak jadi masalah. Yang itu boleh. Kena bedakan dalam keadaan sedar dengan dalam keadaan bermimpi. Baik, ada pertanyaan lain? Tuan-puan? Ada pertanyaan tak ni? Nampak muka lapar je semua ni. Nak kena makan ni. Okey. Ada pertanyaan tak? Kalau malu ada mikrofon, tak apa, saya bagi ruang. Tanya, tak apa, nanti tak dapat saya akan minta sahabat daripada Muslim tolong tak catatkan segala soalan yang telah dikemukakan. Nanti kita akan buat sesi yang akan datang untuk jawab semua soalan dengan nas dan dalil dia. Baik, ada pertanyaan tak ada? Saya teruskan bab kedua. Okey, tuan tanya apa tuan? Tuan daripada mana tuan Puan daripada Masa Maju, full time Muslim. Ui, ni lagi hebat ni, alhamdulillah. Saya suka tu punya benchmark tu. Okey. Okey. Dia dalam keadaan dia maknanya dia sedar. Dia tak tidur, dia tak mimpi. Lepas tu cerita benar yang saya jumpa orang dia kata dia jumpa Rasulullah tu di Masjid Nabawi. Dan sampai dah dia meninggal, baru ni bulan Ramadan dia meninggal. Dia tak pernah ubah baju putih sebab dia kata dia jumpa Rasulullah dan nak berputih. Dan dia kena sedar. Macam mana tu? Yang itu saya wallahu ta'alam. Tapi kata para ulama, berdasarkan ayat Quran tadi tu yang kita baca, ayat yang sebelum ni ayat ni dah terang-terang dah kata, ayat ni terang-terang jelas menolak. Sebab dia begini, kalau dalam keadaan sedar dia nampak Nabi, maknanya pertama dia tu tak matilah, tapi Nabi tu dia dah masuk, dia memang dah masuk alam barzah dah. Dia dah tak boleh kembali lagi untuk ke dunianya. Nabi tak boleh sebab dipanggil barzakhun. Tapi rohnya ada di alam barzah, duduk di syurga. Nanti kita akan cerita bab roh para nabi dan rasul. Macam kita pernah dengar cerita Isra Mi'raj tak? Langit pertama Nabi naik dengan Jibril. Nabi jumpa roh, jumpa Nabi apa? Contoh kan? Maknanya alam barzah dia nampak roh-roh ni. Cuma dia bukan hidup lagi, dia tak hidup. Kalau dia nampak Nabi di Masjid Nabawi, bermakna Nabi tu hidup. Sebab roh Nabi dia tak boleh pergi dah dunia dia. Kalau tidak, pada zaman sahabat dulu lagi afdal, betul tak? Lagilah pada zaman sahabat dulu. Pertama ayat Quran ni. Ayat Quran ni dah menafikan, termasuk ayat ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mayat ni dia panggil mayyitun ni, maknanya roh keluar terus daripada badan. Roh terus keluar daripada badan. So dia mati duduk di alam barzah. Dia tak boleh kembali ke dunia. So ini ayat dia. Yang dalil seterusnya, zaman sahabat dululah. Kalau kita tengok, nanti kita akan cerita begini. Kalau tuan-tuan nak kita kena listkan. Zaman sahabat, zaman yang paling mulia lagi kan. Khairul quruni qarni summa alladhina yunahum tu. Lepas sahabat, tabi'in. Lepas tabi'in, atba'ut tabi'in. Lepas atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, begitu. Tapi kalau yang itu saya wallahu ta'ala, saya tak boleh bagi kata itu tidak ni. Tapi yang pastinya ayat Quran dah kata dah tak ada. So sahabat tolong tulis jawapan ni. Memang insan itu kata dia nampak betul Nabi berpakaian putih, sebab tu dia pakai baju putih sampai dia meninggal.
Kalau yang balik ke alam dunia itu saya wallahu ta'alam, tapi yang pastinya dalam ayat ni Tuhan kata dah Nabi tu memang dah mati. Dia hidup di alam roh dia hidup di alam barzakh, tapi dia tak boleh hidup di dunia ni. Banyak dalil-dalil para sahabat dulu kan nak minta pertolongan dan sebagainya, dah sentuh mereka boleh jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tuan yang tu jawapan dia. Baik, ada soalan lain? Abu Talha. Okey, jika ada dakwan pada masa kini, orang dakwa dia nampak Rasulullah baik dalam mimpi ataupun dalam sedar. Ciri-ciri dia lah. Ciri-ciri. Cukupkah dengan dia baca Syama'il Muhammadiyah dengan dia kata aku ucap inilah Rasulullah datang dalam mimpi aku. Sedangkan dia memang masa Rasulullah hidup dia tak pernah jumpa. Dan memang ada hadis Rasulullah kata kalau kamu nampak aku dalam mimpi, itulah aku. Takkan syaitan tak boleh serupa dia. Tapi kalau dia just datang janggut putih, jubah putih, cukup gaji hitam dakwa, ini confirm sahih Rasulullah. Itu dia ada ciri-cirinya. Nanti saya akan bentangkan tajuk tu nanti. Selepas kita cerita tentang mimpi tu, nanti saya akan bentangkan jawapan tu. Tuan-puan Okey, baik. Baik, kita terus pada tajuk yang kedua dulu. Saya pergi yang kedua, tapi minta sahabat al-Muslim sahabat Rustia tolong catatkan soalan dia. Sebab ni soalan-soalan yang masyhur Baik, kita pergi kepada topik yang kedua. Boleh saya pergi yang kedua? Okey, kita ada jam lagi dalam 10 minit. Betul ke jam tuan-tuan kau apa ni? Jam saya 10.25. Jam tuan-tuan 29. Subhanallah cepatnya. Jam tuan-tuan ni dibuat calibrate ke? Saya pakai jam siri belum tahu. Ada 10 minit lagi. Alhamdulillah. 10 minit gitu penjaga masa yang arif lagi, bijaksana Baik, kita baca alam barzah dan kiamat kecil. Baik. Tadi yang pertama dah selesai, cuma ada beberapa soalan, saya mohon maaf, nanti saya akan jawab Saya perlukan perincian dan sebagainya. Baik, tajuk yang kedua ni alam barzah dan kiamat kecil. Baik tuan-tuan, mana lagi tepat nak sebut alam kubur ke alam barzah? Apa beza alam kubur dengan alam barzah? Beza pertama ejaan. Apa bezanya? Bezanya setengah manusia dia ada kubur, betul. Setengah orang dia tak ada kubur, kita tak jumpa kubur dia. Contohnya dia dimakan oleh binatang buas, dia meletup, hilang entah ke mana, dia tak ada kubur. Tapi dia duduk alam barzah tak? Ya, dia tutup duduk di alam barzah. Nanti kita akan bincang bab ni. Kalau kita faham bab ni, nanti waktu nak tiup sangkakala, sebab kalau orang yang hidup, nanti waktu tiup sangkakala, kita ada satu tulang kecil tulang tu. Allah Ta'ala akan turunkan hujan sebelum ditiup sangkakala yang kedua. Sangkakala dia ada dua je. Pertama, tiup mati. Kedua, tiup bangun daripada kubur. Tapi sebelum tiup yang kedua, Allah Ta'ala akan turunkan hujan. Hujan itu tumbuh macam biji benih tumbuh. Kita duduk dalam kubur tu, daging kita tumbuh daripada tulang kecil tu. Tapi kalau orang yang tak ada, kuburnya tak ada, tak tahu ke mana, dengan dia sekali itu, semua Tuhan bangkit nanti di alam akhirat. Bagaimana bentuk Allah Ta'ala? Nampak tak ni tajuk ni? Dia ada related. Okay, jadi kita panggil alam barzah, bermaksud dalam itu juga maksudnya alam kubur. Alam kubur duduk di dalam alam barzah. Orang yang tak mestinya tak ada kubur, dia tetap duduk di alam barzah. Okey. Dan kiamat kecil. Nama kiamat kecil sebab apa? Nanti kita akan ceritakan. Ulama bincang macam ni. Tidur ada dua. Tidur kecil dengan tidur yang sebenar-benarnya. Tidur kecil tu bila? Mati. Bukan tidur. Saya tahu sebab saya nak tidur lah. Mati ada dua. Mati kecil dengan mati besar. Mati kecil tu bila? Waktu tidur. Mati yang sebenar yang besar tu masa roh kita dah keluar mati. Cuma kata para sahabat, kita ni manusia ni niamun, kita tidur sebenarnya, tapi kita akan berjaga apabila kita mati nanti. Betul atau tidak? Kan kita sekarang buat tak peduli saja, tapi waktu dah, nyawa dah tak ada, baru kita sebenarnya berjaga. Baik, begitu dengan kiamat kecil. Kiamat kecil, kata para ulama, alam barzah tu sendiri adalah kiamat
kecil, tapi kiamat yang sebenarnya adalah di alam akhirat. So maknanya tajuk kita hari ni bukan sekadar alam barzah, tapi kita juga tajuk berkenaan dengan kiamat kecil. Kiamat besar bila? Kiamat besar bila? Tak tahu bila. Tapi besok kita masuk tajuk kiamat besar. Okey, itu maksud dia. Baik, tengok tajuk barzah. Barzah maksudnya apa? Dari sudut bahasa Arab, barzah tu bermaksud penghalang antara dua benda. Ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maknanya barzah tu adalah penghalang. Okey, contohnya dalam Al-Quran diambil daripada perkataan ini. Wa huwa alladhi marajal bahrain hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Tengok perkataan barzah. Nampak Tuhan kata apa? Dan dialah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan. Yang satu tawar lagi menghilangkan dahaga dan yang satu lagi masin lagi pahit. Serta dia menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan, iaitu penghalang dan sekatan yang mengelakkan percampuran kedua-duanya. Nampak tak ayat ni? Satu masin, satu lagi sin. Macam mana Allah Ta'ala nak halang dia? Namanya Tuhan guna perkataan barzahan. Maknanya kita ni dunia dengan alam barzah, Tuhan letak halangnya, namanya alam barzah. Halang orang tu nak balik ke dunia. Nanti kita akan baca dalilnya. Maknanya orang tu dia tak balik ke dunia dah. Dia panggil barzah, dihalang. Cuma orang kata dia balik. Nanti kita akan huraikan benda tu. Baik, ini maksudnya. Dan tengok satu lagi ayat dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tengok perkataan barzah sini. Dia membiarkan air dua laut yang masin dan yang tawar mengalir. Kemudian kedua-duanya bertemu. Di antara kedua-duanya ada batas yang memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sepadannya. Okey. Dalam ni dia guna perkataan bar. Allah Taala guna perkataan apa? Bar, nampak tak? Barzah. Cuma kita terjemahkan dia adalah batasan ataupun sempadan. Nampak tak? Kenapa air itu tak boleh bercampur? Tuhan letakkan dia barzah, iaitu sempadan. Baik. Jadi maksud dari sudut syariat ataupun dari sudut istilah, barzah itu bermaksud tempat yang berada di antara maut dan kebangkitan dunia. Okey, clear jelas dah ni? Ada minit lagi tuan? 2 minit lagi tuan. Sekejap tuan-tuan sabar sebab sabar tu separuh daripada sabariah Baik, yang ni Okey. Perkataan barzah jelas tak dari sudut bahasa? Barzah maksud apa? Penghalang ataupun sempadan. Dari sudut istilah, yang memisahkan antara maut dan berada antara maut dan kebangkitan. Maknanya dunia nak pergi kebangkitan. Dia panggil barzah, alam barzah. Ataupun dia panggil alam kubur, penghalang. Yang tu kena clearkan. Baik, seterusnya kita tengok ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 19 hingga 100. Tuhan mengatakan perkataan barzakh ini. Itu istilah. Kita baca. Saya sebutkan hatta idza jaa adahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tengok perkataan barzah di sini. Apa kata Allah? Kesudahan golongan yang ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah dia, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula di dunia supaya aku mengerjakan amal-amal yang saleh yang telah aku tinggalkan. Tidak masakan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah ungkapan sengaja dia lafazkan, sedangkan di hadapan mereka ada dinding sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Dia panggil barzakh. Betul tak? Maknanya dah tak boleh nak hidup. Sebab tu kalau kita baca ayat ni dihurai panjang. Ulama urai panjang. Maksudnya dalam ayat ni menunjukkan bahawa ramai orang apabila dah nak mati baru dia menyesal. Dah dia nak mati, nyawa dah sampai ke halkum, baru minta Tuhan hidupkan aku balik sekejap je. Tuhan kata dah tak boleh dah. Sebab kamu sekarang duduk di alam
barzah. Itu maksudnya barzah. Baik, seterusnya. Ini adalah tentang kiamat kecil. Tentang kiamat kecil. Baik. Bagaimana istilah kata? Mana dapat istilah kiamat kecil? Daripada siapa? Baik, ada ceritanya begini. Ada satu cerita, kata Aisyah radhiyallahu anha, riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Ada satu kumpulan orang Arab. Dia datang jumpa Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, bilakah akan berlakunya kiamat?" Dia tanya soalan. Nabi boleh jawab tak? Nabi tak boleh jawab kerana Nabi tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Melainkan yang Allah Ta'ala turunkan wahyu. Dia tanya Nabi. Maka Nabi kata, Nabi tengok dalam banyak-banyak tu siapa budak yang paling kecil. Ni yang paling kecil. Contoh kan? Nabi kata, kalau dia ini hidup lama lagi, kamu semua yang, contoh 5 orang ni, dia paling kecil. Dia tanya, yang 6 ni tanya, Rasulullah, kiamat berlaku bila? Nabi pun tengok, Nabi jawab, okey, yang kecil ni, kalau dia hidup lama lagi, kamu semua ni akan jumpa kiamat kamu. Maksudnya apa? Kalau dia makin dewasa, orang yang dah tua-tua ni makin tua, maknanya mati. Budak ni hidup lagi. Maknanya kalau kamu mati, kamu dah jumpa kiamat kamu. So ini maksud dia. So yang ini, wal muradu bi sa'atikum mautihim wa ma'nahu yamutu zalikal qurn aw ulaikal mukhatabun. Kata Qadhi al-Iyad, ni adalah D yang kedua. Jumpa tak? Jumpa dah ni D. Kena nampak durian dah. D yang kedua. Baik, tinggal 1 minit lagi. Okay. Ini ada satu lagi hadis. Ni ada satu lagi dalil daripada Al-Barra' bin Azib. Ni saya akan cerita panjang lebar masa dekat perjalanan roh tu. Kata Nabi SAW, kata Al-Barra', ni waktu cerita ni waktu Nabi pergi tanah kubur. Nabi bagi kuliah kat situ. Lepas ni ai muslim buat di tanah kubur. Waktu dekat tanah kubur, waktu Nabi sahabat tengah masukkan sahabat lain dalam yang lahat, Nabi pun cerita. Nanti saya akan cerita pada bab perjalanan roh. Nabi kata begini. Apabila tiba masa seorang mukmin meninggal dunia dan menuju ke akhirat. Maknanya Nabi nak cerita apabila seorang tu meninggal, dia nak pergi ke akhirat dah, nak menuju ke akhirat. Maknanya dia panggil kiamat kecil dia. Maknanya alam barzah ni dipanggil kiamat juga, tapi kiamat kecil. Dan ada satu lagi hadis di bawah riwayat daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dah habis dah kan? Sikit lagi. Ada sikit lagi, enggak dah habis dah. Baik. Dalil yang ketiga. Kenapa dia panggil kiamat kecil? Kata Uthman bin Affan, waktu dia menangis, janggutnya basah, maknanya dia ada orang yang janggut sebab tu lelaki, nak tunjuk kejantanannya, mesti ada janggut. Siapa tak ada janggut? Dia bukan lelaki. Tak. Bukan begitu maksudnya. Ada janggut adalah. Sahabat dia suka janggut dia panjang. Dia menangis, basah sampai janggutnya. Lalu kat tanah kubur, sahabat tanya, kenapa kau menangis dekat sini? Dia kata, macam mana aku tak menangis? Sebab dulu Nabi pernah sebut, Nabi kata, sesungguhnya kubur ini tempat persinggahan yang pertama sebelum nak pergi ke akhirat. Dia panggil, di antara tempat persinggahan pertama di akhirat. Kalau persinggahan pertama itu okey, maka okeylah seterusnya dan sebagainya. Berdasarkan hadis riwayat daripada At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Persinggahan pertama di akhirat dia panggil persinggahan pertama di akhirat. Dia tak kata persinggahan biasa, dia panggil persinggahan pertama di hari akhirat. Okey, sudah cukup sampai di sini saja. Tuan-tuan kena minum dulu. Berapa lama? Urus dia. Cukup nak bagi mereka 15 minit. Maknanya tuan-tuan kena makan, tak boleh ni makan je 15 minit je tak kena masuk. Betul tak 15 minit Baik tuan-tuan, sekarang dah 10.30, 10.45, tuan-tuan dan puan-puan dialu-alukan untuk hadir di sini insya-Allah untuk bab yang seterusnya. Sambil-sambil itu boleh berfikir-fikirkan soalannya.